Selamat berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita sambung ke topik seterusnya. Tapi sebelum itu, sebelum pergi jauh, kita lihat dulu sepintas lalu tentang dasar koperasi negara. Ya tuan-tuan dan puan-puan, di negara kita ada yang dipanggil dasar koperasi negara. Bermakna di negara kita, kerajaan begitu komited kepada gerakan koperasi sehingga menerbitkan dasar. Bukan semua negara ya di dunia ini mempunyai dasar koperasi negara. Jadi kita bertuahlah ya, kita ada dasar koperasi negara. Dasar koperasi negara dimulakan awal lagi pada tahun 2002 dulu sebagai dasar koperasi negara yang pertama, dan telah pun berakhir pada 2010. Dan sekarang kita di dalam dasar koperasi negara yang kedua yang bermula dari tahun 2011 dan akan berakhir pada tahun 2020 selaras dengan wawasan 2020 ya tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang ingin saya tegaskan di sini ialah dalam kedua-dua ya dasar koperasi negara iaitu DKN 1 dan DKN 2, tadbir urus merupakan sebahagian daripada strategi DKN. Jadi tadbir urus memainkan peranan yang sangat penting dalam mencapai DKN ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat kenyataan dasar koperasi negara kita. Dari perspektif makro, dasar koperasi kita menyatakan bahawa sektor koperasi menjadi penyumbang berkesan kepada pembangunan negara. Jadi besar tu cita-cita tu ya, nak menjadikan sektor koperasi menjadi penyumbang kepada pembangunan negara. Kita juga akan main-main peranan dalam pembangunan negara bersama-sama dengan sektor-sektor yang lain. Dan dari segi perspektif mikronya pula, koperasi diharapkan menjadi penjana pertumbuhan ekonomi. Itu juga besar. Penjana tuan-tuan dan puan-puan ya, pertumbuhan ekonomi. Bukan lagi banyak sangat orang kata kalau koperasi tu kecil saja ya. Tidak, kita nak bersama-sama memainkan peranan dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita juga nak menjadi entiti perniagaan yang kompetitif. Tak mau lagi koperasi yang mundur, yang sudahlah cukuplah apa yang ada sekat tu bukan tu saja ya. Kita nak jadi kompetitif, setanding dengan entiti perniagaan yang lain. Seterusnya, nak menjadi organisasi bantu diri yang efektif. Efektif di sini apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Maknanya kita boleh bantu diri kita sendiri, buat sendiri, tak minta tolong orang lain. Ya, dan kita bantu kita punya anggota, kita cari sendiri modal, kita berniaga sendiri. Itu maknanya bantu diri yang efektif. Kalau jatuh bangun sendirilah tuan-tuan dan puan. Selain dari itu, peka dan proaktif terhadap persekitaran. Jadi koperasi tidak lari daripada berada dalam persekitaran, sama ada persekitaran perniagaan ataupun persekitaran bumi hijau ke macam tu kita mestilah peka. Kita tak boleh menjadi organisasi yang tidak menghiraukan persekitaran. Tak kisah orang sebelah, tak kisah masyarakat, tak boleh ya. Kita tak boleh jadi koperasi yang mengotorkan persekitaran misalnya. Jadi ini dia 4 perspektif mikro kenyataan dasar koperasi negara. Sekarang kita lihat pula dia punya objektif. Apakah objektif dasar koperasi negara? Tadi yang besarnya kita dah lihat. Sekarang kita pergi kepada objektif yang lebih fokus ya. Pertama sekali, koperasi diharapkan dapat menyumbang 5% kepada KDNK tuan-tuan dan puan-puan. Menjelang 2013 dan seterusnya meningkat kepada 10% menjelang 2020. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu impian yang sangat tinggi ya, yang perlu koperasi usahakan untuk mencapainya. Sebab sekarang ini sumbangan koperasi kepada KDNK sangatlah kecil. Dan ini menjadikan satu cabaran kepada gerakan koperasi ya, untuk berusaha mengubah
statusnya sekarang menjadi status yang lebih berdaya maju. Seterusnya, koperasi mestilah dapat meningkatkan taraf sosioekonomi anggota. Jadi sebagaimana kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan, tujuan koperasi ditubuhkan ialah untuk anggotanya. Tidak ada koperasi kalau tak ada anggota. Dan tidak bermakna koperasi kalaulah anggotanya tinggal susah, miskin, koperasinya yang berbangunan tinggi mencakar langit. Tidak ada maknanya, tuan-tuan dan puan-puan. Koperasi yang berjaya ialah koperasi yang dapat meningkatkan taraf sosioekonomi anggota-anggotanya, Dan seterusnya, koperasi akan prihatin terhadap persekitaran sebagaimana yang telah kita nyatakan tadi. Dan koperasi juga mestilah menjadi warga korporat yang bertanggungjawab. Bermakna kita mestilah mengamalkan etika perniagaan yang baik, bertanggungjawab kepada anggota-anggotanya, dan tidak mengamalkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh entiti perniagaan yang bersih, Jadi itu dia 4 objektif yang disasarkan oleh Dasar Koperasi Negara 2011-2020. Semua ini akan dicapai melalui 5 pelan trust strategik, Jadi yang pertama, merangsang pelibatan koperasi dalam sektor ekonomi bernilai tinggi. Jadi koperasi dah lama sangat tinggal dalam sektor ekonomi bawahan. Telah sampai masanya koperasi berkecimpung dalam sektor ekonomi yang besar, Seterusnya, strategi yang kedua, memantapkan keupayaan dan kebolehan koperasi. Yang ketiga, mewujud dan meningkatkan keupayaan modal insan koperasi. Sekarang modal insan menjadi agenda utama dalam koperasi, Bagaimana nak meningkatkan modal insan koperasi. Yang keempat, nak meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan koperasi. Ini kena buat betul-betul supaya masyarakat punya keyakinan terhadap koperasi itu kita perolehi. Kita tidak nak masyarakat memandang koperasi itu satu gerakan yang kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Dan trust strategik yang kelima, kukuhkan koperasi melalui seliaan dan penguatkuasaan berkesan. Jadi nampaknya macam keras di sini, penguatkuasaan. Tapi itulah hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Dah lama kita menjadi koperasi yang kita harap, kita rasakan buat silap sikit-sikit pun tak apa, Tapi sekarang dengan DKN yang kedua ini, kita mengharapkan koperasi yang berani mengikut pematuhan undang-undang dan akan dikuatkuasakan dengan berkesan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita lihat di situ, di manakah tadbir urus dalam prestasi dalam DKN ini, Kita lihat tadbir urus itu di dalam trust strategik yang kedua, iaitu memantapkan keupayaan dan kebolehan koperasi. Di situ dinyatakan dengan jelas peningkatan kecekapan tadbir urus dan prestasi koperasi. Jadi segala yang saya katakan tadi, tadbir urus memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian DKN. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti dulu setakat ini. Kita akan berehat seketika dan kita sambung lagi ke topik yang seterusnya. Jumpa lagi.